الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dapat kita bertemu pada pagi yang berkat ini insya-Allah untuk kita teruskan kuliah kita dalam kitab Encyclopedia Fiqh Praktis menurut Al-Quran dan Sunnah karangan Syekh Al-Awaisyah Hafizahullah, murid kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita pada pagi ini kita akan cuba habiskan perbincangan tentang tajuk mandi wajib yang kita telah mulakan pada kuliah yang sebelum ini. Jadi boleh buka di halaman 165. Ya, 165 daripada buku terjemahan Encyclopedia ini. Kita cuba bincangkan ya perkara-perkara yang berkaitan tentang mandi wajib ini. Jadi kita lihat di halaman 165 perkara C itu ya, rukun-rukun mandi dan hal-hal yang wajib dilakukan. Apa yang dibincangkan dalam tajuk ini adalah tentang rukun mandi itu. Yakni bila kata rukun, yakni benda perkara asas yang perlu ada dalam mandi itu ya, supaya mandi ya, mandi wajib itu ya jadi sah, atau mandi hadas itu jadi sah ya, dan tertunai kewajipan itu. Baik, kita lihat penulis ya, Syekh Awaisyah, dia sekadar sebenarnya ada 3 perkara sahaja, ada 3 rukun sahaja sebenarnya di dalam mandi ini. Jadi yang pertama adalah niat ya. Dan niat ini kita tengok Syekh Awaisyah kata niat merupakan rukun atau syarat solat. Tak, saya ingat sah ya. Niat merupakan rukun atau syarat sah ya. Bukan solat ya. Nama sebab solat ni. Baik, kenapa Syekh Awaisyah kata atau kat situ ya, niat merupakan rukun atau syarat ya. Ini kerana definisi rukun dan syarat itu sendiri ya. Apa beza antara rukun dan syarat? Jadi ini dia lebih kepada persoalan teknikal dan definisi lah ya. Ambillah secara prinsip ya, dalam apa juga hukum hakam, syarat-syarat biasanya ya, dia adalah perkara-perkara yang perlu ada, yakni perlu dilakukan ya, sebelum suatu ibadah itu. Syarat sebelum. Adapun rukun, dia adalah dalam ibadah itu sendiri ya. Macam solat, kita ada syarat sah salat dan kita ada rukun solat tu ya. Maka macam syarat, apa syarat solat, sah solat? Contohnya berwuduk ya. Kalau rukun solat adalah apa? Wuduk tu sebelum solat lah. Ada pun rukun solat tu sendiri, antaranya apa? Baca Al-Fatihah contoh. Jadi baca Fatihah tu dalam ibadah tu sendiri. Jadi Syekh Awaisyah kenapa dia kata rukun atau syarat? Kerana ni, adakah niat tu datang sebelum atau ketika? Itu persoalan teknikal lah ya. Walau apa pun
Ya, apakah yang dimaksudkan dengan niat? Ini pun satu persoalan asas, tapi duka citanya masyarakat pun macam jadi keliru. Ya, niat itu sebenarnya kita kata ya adalah maksud dan keazaman. Maksud, yakni maksud atau tujuan, ya, dan keazaman atau kehendak atau keinginan yang kuat dalam hati. Ya, jadi niat itu adalah urusan hati, dan dia sama sekali bukan urusan ya ucapan, percakapan. Maka tidak ada sama sekali istilah niat perlu dilafazkan. Ya, kerana niat adalah urusan hati, dia adalah amalan hati. Bahkan sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, ya, melafazkan niat itu adalah suatu yang baru, yang diada-adakan. Ya, melafazkan niat itu adalah suatu yang diada-adakan, perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah di dalam agama. Kerana hakikatnya perbuatan melafazkan niat itu dia tidak akan mengubah apa-apa, sama ada ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Dia tak akan ubah, dia tak akan memberi apa juga kesan. Kalau orang tu melafazkan niat dia, sama sekali tidak akan bererti bahawa niatnya betul. Sahaja aku mandi, contoh, kerana Allah. Adakah ia akan membuatkan ibadah dia jadi ikhlas? Sama sekali tidak. Kalau dia tersalah niat, dia nak mandi tapi dia kata sahaja aku solat, adakah itu akan memberi kesan kepada mandi dia? Dia niat dia dah mandi dah, tapi tersalah cakap. Kita kata akhirnya niat itu tidak akan memberi kesan. Ya, betul salah dia tidak akan memberi kesan, kerana akhirnya penentunya adalah dalam hati. Ya, baik, itu yang pertama. Ini syarat pertama atau rukun pertama dalam mandi. Jadi boleh kita faham, ya, bahawa kenapa perlu ada niat, ya, bila mandi wajib ni, supaya membezakan antara mandi biasa dengan mandi hadas. Itu je. Sebab niat ni sebenarnya membezakan antara keduanya. Kerana bila kata mandi, dia adalah satu amalan rutin, ya, yang biasa kita, orang kafir pun mandi. Ya, tapi apa membezakan antara mandi kita dengan mandi mereka? Ya, atau mandi biasa kita dengan mandi wajib kita? Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah niat. Ya, baik, kita lihat perkara yang kedua, tasmiyah. Tasmiyah atau basmalah. Apa artinya tasmiyah atau basmalah tu? Ya, ini istilah. Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya. Tasmiyah atau basmalah, dua-dua membawa maksud yang sama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara yang kedua ni kita kena lihat sedikit, ya. Syekh Al-Aisyah melihat bahawa mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu rukun atau satu perkara yang wajib dilakukan ketika nak mandi hadas. Ya, apa alasan Syekh Aisyah dikata, ya, hukumnya setara, yakni sama dengan hukum tasmiyah dalam wudu, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Ya, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada perbincangan dalam membaca bismillah ketika berwudu, yang mana kita dah sebut sebelum ni, kita dah jelaskan, ya, dalam perbincangan tentang wudu kita dah jelaskan bahawa dalam wudu, ya, memang wajib membaca bismillah. Ya, bahkan, ya, mengikut pendapat yang kita, ya, lihat sebagai kuat, kalau orang tu tinggalkan bismillah tu secara sengaja, wudunya tak sah kalau dia tak baca bismillah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, la salata liman la wudu'a lah. Ya, tidak ada salat bagi siapa yang tak berwudu, wala wudu, ya, liman lam yadhkur ismullahi ta'ala alaih, dan tidak ada wudu
Waalaikumsalam. Bagi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Kita lihat. Dan tidak ada wuduk bagi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Yang dimaksudkan adalah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya, dalam wuduk, sebelum nak wuduk, kita wajib baca Bismillah. Sebagaimana hadis yang kita dah baca tadi, Nabi kata tidak ada wuduk bagi siapa yang tak baca Bismillah. Tapi kita mendapati bahawa Syekh Aisyah, dia menyamakan antara wuduk dengan mandi, yang mana sebenarnya ini adalah satu hal yang ada perbincangan di kalangan para ulama, dan ini bukanlah satu yang disepakati, ya, bahawa wajib baca Bismillah. Tambah lagi hujah yang dibawakan oleh Syekh Aisyah tu sebenarnya adalah hujah yang tak kuat sebenarnya, ya, bahawa wajib baca Bismillah sebelum nak mandi wajib. Hujahnya tidak kuat, kerana hadisnya, kalau yang seperti mana yang kita dah baca tadi, hadisnya sebenarnya khusus buat wuduk, ya. Yang mana dalam masalah wuduk pun ulama tak sepakat, mengatakan bahawa wajib baca Bismillah, ya. Walaupun kita kata yang kuatnya adalah ya, wajib, tapi itu dalam wuduk. Jadi bolehlah kita letakkan nota kat tepi perkara yang kedua tu, bahawa ini nak kata apa, terpulanglah pada tuan-tuan rasa yang mana yang kuat, terpulang, ya. Kalau setuju dengan pendapat Syekh Aisyah, ambil, itu ijtihad lah, ya. Tapi bagi saya secara peribadi, saya melihat bahawa dia bukan syarat, ya, dia bukan rukun, ya, kerana tidak ada dalil, itu je, ya. Dan dalilnya ada khas buat wuduk, dan kita semua setuju insya-Allah bahawa wuduk lain dengan mandi. Dari segi caranya, dari segi tujuannya, dari segi semua beza antara keduanya, ya. Baik, ya. Perkara yang ketiga, yang terakhir, inilah dia perkara asas dalam mandi wajib. Jadi kena ambil perhatian dalam perkara yang ketiga ini. Ini dari sudut praktikalnya. Apa artinya, apa rukun mandi itu? Membasuh seluruh anggota tubuh, ya. Membasuh seluruh anggota tubuh, ya. Bertepatan dengan firman Allah, ya, wa in kuntum junuban fattahharu, dan sekiranya kamu junub maka bersucilah. Dan kita dah sebut dah sebelum ni bahawa bersucilah ini adalah satu perkataan yang umum, yang dijelaskan dalam ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Aisyah, ya, iaitu bersucilah di sini maknanya mandilah, ya. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan apa itu mandi, ya? Apa itu mandi? Apa itu basuh? Apa itu suci? Apa itu bersucilah? Mandilah. Apa lagi? Basuhlah, ya. Kita dah sebut sebelum ni, dah ingat, ya. Ini dia syarat dia. Kena ingat ni, syarat atau rukun dalam mandi, ya. Meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Itu dia, meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Ini syarat asas atau rukun mandi. Sekiranya dilaksanakan, ya, di samping dengan niat tadi, maka terangkatlah hadas besar tu. Tapi apa tu meratakan? Satu hal lagi. Meratakan maknanya di sini maknanya disampaikan air tu. Ini dah masuk ayat nak bagi jelas, disampaikan air tu pada tubuh, ya, atau dibasahkan seluruh tubuh tu dengan air, ya. Itu dia, itu dia punya syarat dia, ya. Kalau air tu semua dah kena pada seluruh tubuh, ya, dengan apa cara sekalipun, kita lihat, dengan apa cara sekali, dengan hujan, dengan air laut, dengan gayung, dengan kita cedok air dengan tangan kita, dengan pakai shower hose ke apa ke,
ya, itu menepati syarat yang kita sebut tadi, meratakan air pada seluruh anggota tubuh, ya. Maka tidak timbul persoalan perlu gosok, perlu ada berus, perlu ada kain, perlu ada apa juga, ya, perlu ada sabun, perlu ada shampoo, apa lagi, tina apa lagi apa lagi, semua, ya, alat-alat nak mandi itu semua itu alat-alat sokongan je, alat-alat tambahan, additional, ya. Itu semua tak masuk, ya. Maka syarat dia apa? Meratakan air pada seluruh anggota tubuh, ya. Kena faham, ya, supaya kita lepas ni kita jelas dalam masalah nak mandi hadas, ya. Baik, itulah dia rukun-rukun mandi, perkara-perkara yang wajib yang perlu dilakukan ketika hadas besar. Jadi kita boleh simpulkan ada dua je, niat dan meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Boleh? Jelas? Mudah, insyaAllah. Agama tu mudah, ya. Baik, seterusnya Syekh Al-Aisyah menyebutkan tentang perkara sunat mandi, ya. Disebut kat situ surat 167 perkara di sunnah-sunnah mandi. Bolehlah, ya, sunnah-sunnah mandi atau perkara-perkara sunat, ya, dalam mandi, ya. Apa dia perkara-perkara sunat dalam mandi? Ya, disebut kat situ memperhatikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam urusan mandi daripada mula sampai habis. Tata cara Rasulullah mandi wajib. Itu dia perkara-perkara sunatnya, ya. Perkara-perkara wajibnya kita dah tahu tadi, ada dua je tadi, ya. Selain daripada itu, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ambil kesimpulan mudah, ya, dia punya prinsip dia, kaedah dia, itu semua termasuk dalam kategori sunat, ya. Sunat maknanya dituntut. Jangan kata alah sunat je, bukan. Sunat maknanya dituntut, ya. Cuma dalam perincian dia apa? Kalau tak buat tidak mengapa. Yang penting mandi itu sah, ya, mengangkat hadas besar kita itu. Perinciannya akan disebut selepas ini. Baik, hal-hal yang diharamkan bagi orang junub atau yang sehukum dengannya. Bolehlah tambah kat situ, ya. Hal-hal yang diharamkan bagi orang junub atau orang yang sehukum dengannya, ya. Apa orang yang sehukum dengannya? Perempuan haid, ya, nifas, ya. Ini maksud yang disebut kat situ junub kerana ini yang paling biasa, ya, lelaki dan perempuan junub, ya. Tidak disebut haid dan nifas, itu kerana khas buat wanita, tapi dia sama, ya, perkara yang haram bagi orang junub, ya, lelaki dan perempuan, atau perempuan yang haid atau nifas. Ini pun ada dua perkara sahaja, ya. Ada dua perkara dan dua perkara sahaja. Ini pun kena ambil maklum, ya. Perhatikan dan ingat selama-lamanya, ya. Ada dua perkara sahaja, ya, yang haram bagi orang junub. Apa dia? Seperti dalam masalah solat, seperti dalam masalah wudu, ya. Apa yang perlu, apa yang wajib kepada wudu wajib, apa yang wajib baginya wudu, sama dengan masalah apa yang haram bagi orang junub. Ada kaitan, dua saja. Apa dia? InsyaAllah boleh ingat. Salat dan tawaf, ya. Salat dan tawaf sahaja, ya. Sebagaimana dalil-dalil yang jelas, ya, yang disebutkan oleh Syekh Aisyah yang boleh kita lihat di hadapan kita, ya. Jadi orang junub seperti mana orang yang tak ada wudu, mereka tak boleh salat dan tawaf sahaja. Kenapa tawaf? Kerana tawaf itu seperti mana dalam hadis, ia dianggap seperti salat.
Cuma bezanya dalam tawaf, dari di samping tata caranya, beza tawaf dengan solat ni adalah tawaf ni boleh bercakap, boleh borak dengan orang kat sebelah kita, apa khabar, dengan buat apa, boleh. Berbeza dengan solat. Tapi dari sudut dia macam solat, ya, dia macam solat, ya. Maka dari segi syarat wuduknya pun sama, ya, dia perlu kepada wuduk. Maka kesimpulannya, kalau orang junub hanya tak boleh wuduk dan tawaf sahaja, apa kesimpulannya? Ini kesimpulan yang paling penting, ya. Ini bererti bahawa orang yang junub boleh berzikir, ya, boleh berzikir dengan ketiga-tiga maksudnya. Maksud yang umum dan maksud yang khusus. Baik, apa maksud yang umum bagi zikir? InsyaAllah boleh tahu. Ada 3 perkara. Bukan. Doa, baca Quran dan zikir, ya. Jadi orang yang junub boleh, ya, berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya, dan berdoa. Boleh. Bukan suatu yang dilarang, bukan suatu yang haram, ya, bagi orang yang junub, ya. Dia masih lagi boleh berzikir, baca Al-Quran dan berdoa. Begitu juga dia boleh menyentuh Al-Quran. Ini sering soalan-soalan ni berbangkit, ya, daripada dulu sehinggalah ke hari ni, ya. Maksud saya dulu bukan masa zaman 60-an, 70-an, tak, beratus-ratus tahun dahulu dibincangkan oleh ulama Islam. Tapi inilah dia, sehinggalah ke hari ni, ya, perkara ini masih lagi dibincangkan, ya. Quran tu yang ada tafsir ke tak ada tafsir? Pure Quran, ya, bukan Quran. Quran, dia boleh dikata Quran, ya. Boleh menyentuh Al-Quran, ya. Dan boleh bagi orang yang junub atau perempuan yang haid, perempuan ambil maklumlah, masuk masjid, ya. Perempuan yang haid atau orang yang junub boleh masuk masjid. Dan insya-Allah masjid haram sekalipun, ya, tidak ada masalah. Kenapa kita kata macam ni? Apa ni ustaz? Bunyi lain je, tak pernah kita dengar sejak nenek moyang kita, ya. Orang junub boleh doa, boleh zikir, baca Al-Quran, boleh sentuh Al-Quran, boleh duduk dalam masjid. Ustaz ni lain macam, ustaz ni sesat rambut. Ustaz ni Wahabi. Apa kena mengena pula? Kita kata prinsipnya sangat mudah, kerana tidak ada dalil yang melarang, ya. Kerana tidak ada dalil yang melarang. Itu prinsip. Tidak ada dalil yang secara spesifik melarang, ya, bahawa orang yang junub atau perempuan yang haid tak boleh baca doa, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh sentuh Al-Quran, ya, dan tak boleh duduk dalam masjid. Secara spesifik tidak ada, ya. Bahkan tambahan daripada itu, terdapat dalil yang menunjukkan boleh, ya. Terdapat dalil atau hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keharusannya bahawa, ya, orang-orang ini boleh, ya, melakukan apa yang kita sebutkan tadi. Seperti mana dalam hadis, dalam peristiwa Aisyah, ya, di mana dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi mengerjakan haji. Ketika nak tiba di Mekah, ya, Nabi SAW mendapati bahawa isteri kesayangannya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma sedang menangis. Maka Nabi mengatakan, kenapa? Gerangan apa kamu menangis? Anafisti, adakah engkau haid? Maka Aisyah mengangguk kepalanya, ya, dia haid, datang jauh-jauh daripada Madinah, ya, dah pada tahun 8 Hijrah, setelah sekian lama berhijrah meninggalkan Mekah, ya, setelah bertahun-tahun dengan berbagai cabaran dan dugaan, peperangan-peperangan yang dilalui oleh umat Islam, ya, Rasulullah. Akhirnya setelah pembukaan kota Mekah, ya, lalu pada tahun 8 Hijrah,
Afwan, Hajatul Wada' tahun bila? 8 Hijrah apa? Tahun 10 Hijrah. Ya. Bahkan baru teringat 80 hari sebelum Nabi wafat. Ya. 80 hari sebelum Nabi wafat. Pada tahun 10 Hijrah. Haji bulan apa? Zulhijjah. Nabi wafat 80 hari selepas itu. Ya. Pada tahun 11 Hijrah lah, tahun berikutnya Nabi wafat. Baik. Ketika sampai di Mekah, Aisyah pula yang turut mengiringi Rasulullah di samping isteri-isterinya yang lain, dia haid. Maka dia menangislah. Ya. Rasa sedih lah, rasa tak kempunan. Ya. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat pengasih dan prihatin, apatah lagi kepada isterinya, Nabi kata apa? Tulis. Siapa nak tulis-tulislah. Ya, bagi perempuan lah secara khasnya. Isna'i ma yasna'il hajj ghaira alla tatufi. Lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, kecuali jangan kamu tawaf. Ya. Lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, kecuali jangan kamu tawaf. Kenapa Nabi tak sebut solat? Kerana itu sudah sedia maklum. Ya. Ini dalam urusan haji ni, Nabi kata apa? Kecuali jangan buat tawaf. Maka itu yang kita sebut tadi. Ya. Orang yang hadas besar, dia tak boleh solat dan dia tak boleh tawaf. Tapi kita mendapati Nabi kata apa? Kecuali tawaf je. Sedangkan jemaah haji dia buat apa? Nabi kata buatlah apa yang jemaah haji buat. Jemaah haji buat apa? Pergi shopping. Zaman Nabi tak ada shopping. Pergi apa? Pergi Jadi Nabi kata apa? Buat apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Jemaah haji buat apa dalam haji? Jemaah haji buat apa dalam haji? Selain kalau bukan zikir, baca Al-Quran, berdoa, pegang Al-Quran lah, ya. Apa lagi? Ya, dan urusan-urusan haji yang lain lah, ya, melontar pergi Arafah, mabit, menetap di Mina, ya, dan selainnya, ya. Maka Nabi kata lakukan semuanya itu. Ya, maka ini sebenarnya dalil yang kuat, ya, di samping tidak ada dalil yang haram semua. Ada tambah lagi, ada dalil yang hadis yang kita sebut tadi yang menunjukkan keharusannya, ya. Baik. Kita lihat masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi bagi wanita secara khasnya. Ya. Ini satu perbincangan khusus bagi wanita dalam urusan mandi hadas. Pihak muslimatlah kena ambil tahu tentang hal ini. Baik, ada beberapa perkara, ada 3 perkara. Yang pertama, ya, laki pun elok ambil tahu dan untuk dimaklumkan kepada orang wanita di bawahnya, isteri, ya, anak-anak. Baik. Yang pertama, wanita tidak wajib mengurai. Aduh, apa tu? Okey, baik. Wanita tidak wajib mengurai ikatan rambutnya untuk mandi junub. Ya? Ada ya? Ikatan rambut, okey. Ya, yang saling bersilang satu dengan yang lain. Tak apalah, ikatan rambut itulah dia, ya. Bersilang, tertegak, apa-apalah, ya. Wanita tidak wajib mengurai ikatan rambutnya untuk mandi hadas besar. Ya. Afwan, untuk mandi wajib. Ya. Untuk mandi, afwan lagi sekali, mandi junub. Ya. Ada perincian kat situ. Untuk mandi junub secara khasnya, tak perlu nak dibuka dia punya sanggul dia. Ya. Kita lihat dalilnya, ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mengikat, yang menyanggul rambutku. Ya, boleh ke? Apakah aku harus mengurainya untuk mandi junub?
Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak cukup bagimu menuangkan air, lihat ya, menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, ya, 3 kali cedokan, kemudian kamu mengguyurkannya ke tubuhmu, maka kamu telah pun suci. Sangat mudah mandi wajib ni. Nabi sebut dalam beberapa jumlah saja. Ya. Tidak cukup bagimu menuangkan air di atas kepalamu, kepala dengan rambut yang bersanggul tadi, cukup menuangkan air, ambil cedok, ya, tuang. Ni, tangan pun boleh jadi apa dipanggil? Gayung pula. Sangat mudah. Gayung ke atas kepala 3 kali, kemudian guyurkan air ke atas tubuhmu. Maknanya dah lepas kepala, lepas tu seluruh tubuh, anggota tubuh yang lain. Maka kamu telah pun suci. Habis, selesai. Dah habis dah. Ya. Baik. Ini bagi masalah mandi junub secara khasnya bagi wanita. Kita lihat perkara yang kedua, ya. Wajib bagi wanita, ini terbalik pula. Wajib bagi wanita mengurai ikatan rambutnya dalam mandi haid. Bagi wanita, dibezakan antara mandi junub dengan mandi haid, ya. Inilah perincian ilmunya, ya. Nak mengatakan bahawa agama ni bukan logik semata-mata, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, telah tiba hari Arafah tatkala aku sedang haid. Ini dalam kisah yang kita sebut tadi, haji wada' tadi, ya, pada tahun 10 Hijrah tadi. Aku pun mengadukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, ya, tinggalkanlah umrahmu, urailah rambutmu, bersisirlah dan berihramlah untuk haji. Ya. Ini ketika Aisyah sedang haid. Ya. Tapi ketika dia nak berihram, ya, Nabi kata macam ni. Ya, Nabi menyebutkan hadis ni. Tinggalkanlah umrahmu. Ya. Nabi suruh dia, ini adalah kisah dia, ya. Kerana pada mulanya niat asalnya nak buat umrah dan haji. Aisyah nak buat umrah dan haji. Tapi ternyata dia haid. Dan umrah ni apa dia? Tawaf, kan? Jadi dia dah haid, dia tak boleh nak buat umrah, tak boleh nak tawaf. Kalau tak boleh buat tawaf, tak boleh nak buat umrah, kan? Maka Nabi kata tinggalkanlah umrahmu. Maknanya tinggalkan niat nak buat umrah tu. Ya. Sebaliknya, mandi dengan uraikanlah rambutmu, bersisir, maknanya sikat, dan berihramlah untuk haji. Ya, buat haji saja. Ya. Niat nak buat umrah tadi tinggalkan, atau buat nanti kemudian, tangguhkan. Ya. Maka ini dia dalil yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah, ya, di samping beberapa para ulama yang lain, ya. Walaupun hal ini dia berbeza dengan pandangan majoriti para ulama yang lain, ya. Majoriti para ulama yang lain, mereka tidak membezakan antara dua ini, ya. Ada yang kata kena urai semua, dalam mandi junub dengan mandi haid, perempuan kena urai rambut dia. Dan ada yang kata sebaliknya, tak payah urai, junub ataupun haid tak payah urai, sanggul pun sanggul, tak ada, jangan diurai. Tapi kalau kita lihat, ya, perincian dia, ini yang perincian yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dan ini menjadi mazhab zahiri, ya, secara khasnya Imam Ibn Hazm, ya. Mereka membezakan, ya, antara haid, perempuan haid dengan perempuan yang junub, ya. Jadi dalam junub tak perlu nak urai, dalam haid kena urai. Kalau nak kata hikmah pun atau logik di sebaliknya apa? Ini kerana junub dia
berulang. Ya, berbeza dengan haid, dia datang sekali-sekala. Maka tepatlah dengan hikmah syarak ni. Syarak ia sentiasa nak memudahkan, maka tidak heranlah mengapa dalam mandi junub tak perlu nak urai. Ya, kerana dia banyak berulang. Ya, setiap minggu barangkali, ya, setiap beberapa hari, beberapa minggu, jadi banyak berulang. Ya, kita kena ingat zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Ya, walau apapun, ini bukan masalah zaman, ya, kerana agama ini adalah untuk semua tempat. Zaman dulu air itu sangat kurang, ya, lebih-lebih lagi di padang pasir seperti mana, ya, zaman Nabi SAW. Maka tidak heranlah mengapa syarak, ya, menitik beratkan semua aspek-aspek ni. Ya, baik, itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, ya, yang terakhir, dianjurkan, ya, bagi wanita yang haid ketika mandi hadas untuk dia menggunakan sehelai kapas yang diwangikan pada tempat keluarnya darah. Ya, gariskan perkataan dianjurkan tadi. Ya, maknanya dia bukan syarat sah, bukan syarat wajib. Ya, disunatkanlah kalau menggunakan perkataan lain pun. Ya, disunatkan menggunakan wangian. Bukan pada seluruh anggota tubuh, tak, pada tempat keluar darah tu secara khasnya disunatkan untuk menggunakan wangian. Ya, maka maka ini yang dikata, ya, disunatkan untuk menggunakan wangian pada tempat keluar darah itu secara khasnya. Ya, baik, ada satu lagi, perkara yang keempat, ya. Tidak wajib bagi wanita ketika dia mandi junub atau mandi haid untuk mencuci bahagian dalam. Gariskan perkataan bahagian dalam kemaluannya. Ya, perempuan, wanita yang mandi junub ataupun lebih-lebih lagi yang baru habis haid, tidak wajib. Garis perkataan tidak wajib tu untuk dia membasuh bahagian dalam kemaluannya. Itu tidak ada keperluan. Kalau nak buat boleh, ya, tetapi bukan wajib, bukan syarat sah. Ya, untuk urusan nak bersih boleh, tetapi ini bukan urusan wajib. Ya, baik, seterusnya, ya, disebutkan di sini tata cara mandi junub, ya, atau mandi hadas. Ya, hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita melihat kepentingan atau kedudukan isteri-isteri Nabi, peranan mereka. Ya, antara peranan penting yang mereka pikul adalah mereka, ya, menyebutkan tentang urusan-urusan dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat yang lain mustahil mereka boleh tahu. Ya, maka ini kita nampak signifikannya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin boleh tambahlah kalau ada siapa yang tertanya-tanya kenapa Nabi, apa hikmah Nabi beristeri ramai. Ini kita sebutlah supaya jangan ada satu tertinggal dalam urusan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya ada 9 atau sampai 11 isteri Rasulullah perhati Rasulullah. Apa Nabi buat dalam rumah. Kalau kat luar rumah, para sahabat yang lain semua perhati je. Ya, sahabat ramai. Lebih daripada 11, beratus, beribu. Ya, tapi nak kata supaya dipasti dalam tak ada tertinggal pun dalam rumah pun, ada isteri Rasulullah monitor, monitoring team. Ya, mereka perhati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengatakan bahawa agama ini adalah urusan agama, urusan ibadah. Ini bukan urusan sambil lewa. Nak mengatakan kita dabit dada secara yakin dan pasti bahawa tidak ada satu urusan dalam agama pun yang tertinggal, yang terlupa, yang terticir, yang tidak diriwayatkan kepada kita. Ya, tidak ada. Baik, Aisyah radhiyallahu anha dia berkata,
jika mandi junub, ya, kita perhatikan hadis ni, ya, kerana ini adalah asas kita dalam mandi wajib, ya. Kita tidak perlu, tak ada benda lain, tidak ada masalah nak ijtihad, nak menggunakan akal, logik dan sebagainya dalam urusan mandi wajib, ya. Ini dia disebut dalam beberapa rangkap sahaja, ya. Jika mandi junub, Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangan. Letak bubuh nombor 1, mencuci kedua tangan. Kemudian baginda menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, ya. Menuangkan air dengan tangan kanan tu pegang air tu dan dituang ke atas tangan kiri, ya. Lalu baginda mencuci kemaluannya, ya. Apa yang dapat kita fahami, tadi dah cuci kedua tangan, lepas tu Nabi tuang air atas tangan kiri untuk digunakan untuk membasuh kemaluan, ya. Lalu baginda mencuci kemaluannya, boleh kita faham dengan tangan kirinya, ya. Letaklah dalam kurungan ke apa supaya faham, ya. Baik, ini apa? Perkara yang kedua. Hingga akhirnya baginda berwuduk. Baik, ini perkara yang ketiga, ya, 3 atau keempat. Perkara yang ketiga, berwuduk seperti wuduk untuk salat. Wuduk, ya, macam wuduk untuk salat, ya. Boleh kita faham apa artinya wuduk untuk wuduk salat? Kumu-kumu, masuk air dalam hidung, basuh muka, basuh kedua tangan, ya, sapu kepala, rambut dengan kedua telinga, ya. Setelah itu baginda mencedok air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya dengan jemarinya, ya. Ini perkara yang ke berapa tadi? 4, ya. Menyela-nyela pangkal rambut dengan jari jemari sampai merasa telah cukup, ya. Maknanya Nabi rasa bahawa dah sampai ke akar rambut tu, ya. Lalu baginda menuangkan air ke atas kepalanya. Tadi dia menyela-nyela, dia nak panggil apa? Nak menyela-nyela lah, menggaru-garu, mengurut-ngurut, ya, kepala. Lalu Nabi menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali dengan kedua telapak tangan, ya. Dituangkan air, tuangkan air, ya. Baik, itu perkara yang ke-5. Kemudian, ya, baginda mengalirkan air ke seluruh tubuh baginda. Ini perkara yang ke-6, mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini pun ada perincian, nanti kita sebut, ya. Ini perkara yang ke-6. Dan setelah itu baginda mencuci kedua kaki baginda, ya. Ini perkara yang terakhir, yang ke-7, ya. Boleh kita faham dalam ketika wuduk tadi, ya, Nabi tinggalkan kedua kaki tu, ya. Dalam wuduk tadi ada kaki kan, last sekali, ya. Tapi Nabi tangguhkan sehingga hujung mandi Nabi SAW. Maka setelah itu tertunailah, itulah mandi junub, ya. Baik, seterusnya Syekh Aisyah menyebutkan perkara-perkara sunat dalam mandi. Ini perincian-perincian dia, ya. Sebenarnya kita dah sebut tadi, ya, perincian tadi dalam hadis Aisyah tadi, itu dah ada disebutkan perincian perkara-perkara sunat tu, tapi cuma nak dispesifikkan lagi, ya. Perkara-perkara sunat dalam mandi apa dia, ya? Membasuh kedua tangan dengan tanah atau mencuci dengan sabun, ya, atau selainnya. Membasuh kedua tangan, ya, sebelum dimasukkan ke dalam baldi air, ya. Basuh kedua tangan dulu, ya, sebelum nak gunakan kedua tangan sebagai gayung, ya. Berwuduk sebelum mandi, ya, seperti mana dalam kita sebut tadi, ya. Berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, ya.
Ini semua benda-benda sunat, ya. Menuangkan air di atas kepala sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela rambut, ya. Bila nak basuh anggota tubuh tu, tubuh badan, ya. Afwan. Dalam kepala tadi pun, bila dituangkan air di atas kepala, dimulakan dengan bahagian kanan, ya, lalu kiri, ya. Dan begitu juga dalam anggota tubuh badan pun, bahagian kanan dulu, lepas tu bahagian kiri, ya. Dan dilewatkan basuh kedua kaki sehinggalah ke penghujung mandi, ya. Baik. Kalau ketika dia mandi tadi, ya, ketika dia berwuduk, dia dah basuh wuduk dia awal-awal siap-siap, maka kat hujung tu dia tak perlu nak basuh kaki lagi, ya. Tapi kalau dia lewatkan, maknanya dia tak basuh kaki dia ketika wuduk tadi, maka dia basuh kedua kakinya di hujung mandi tu, ya. Bergantung, kalau dia dah basuh siap-siap, tak perlu. Tapi kalau dia belum lagi basuh, maka dia basuh di hujungnya, ya. Baik. Satu perkara yang penting yang kita kena faham dalam mandi wajib, laki atau perempuan, tidak ada, bukan tidak perlu, ya. Tidak ada wuduk selepas mandi. Boleh? Macam terkejut je. Selama ni buat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah sebutlah, aib, malu. Tidak ada wuduk selepas mandi, ya. Tidak ada wuduk selepas mandi. Kalau nak kata pun lah mandi wajib atau mandi hadas, sebenarnya kalau orang yang pandai, ya, kalau dia mandi saja, dia niat itu mandi ibadah, ya. Bila dia mandi saja, dia niat itu mandi ibadah. Walaupun dia tak junub, walaupun dia lelaki tak ada haid, ya. Bila dia mandi saja, dia mandi itu mandi ibadah, ya. Mandi hadas besar, ya, walaupun dia tidak ada hadas. Kadang-kadang tak perlu kita hadas besar baru kita nak mandi. Letih lah, busuk lah macam tu, ya. Seperti mana tidak perlu kita batal wuduk baru kita nak ambil wuduk. Kita dah bincang sebelum ni, ya. Ada kalanya memang kita dituntut untuk memperbaharui wuduk kita, ya, walaupun kita masih lagi berwuduk, ya. Mandi pun begitu, ya. Baik. Bila mandi saja, kita dah niat awal-awal. Ini kita niat mandi untuk angkat hadas, ya, besar dan kecil. Walaupun mungkin kita tak ada hadas pun, tapi kita dah niat mandi ibadah. Itu saya sebut tadi, niat mandi ibadah, ya. Nak ikut pun boleh, tak ada masalah, ya. Nak ikut pun boleh. Kalau nak ikut mandi sunat, setiap kali kita nak mandi, kita mandi ibadah, dan kita mandi cara Nabi, ya. Walaupun kita tak hadas. Boleh faham insyaAllah, ya. Tapi itulah, mandi cara Nabi itu yang terbaik, tapi bukan wajib, ya. Jadi kalau kita mandi macam biasa, tapi kita niat mandi ibadah, maka akan terangkat hadas besar dan hadas kecil, walaupun kita tidak berhadas. Boleh insyaAllah. Tapi hadas kecil secara khasnya, ya. Supaya bila kita dah mandi, tujuan dia apa? Kenapa saya sebut? Supaya selepas kita dah mandi, tak perlu kita nak terkial-kial nak wuduk lagi. Itu je, ya. Sebab kita dah mandi. Dan mandi ini dianggap sebagai all in one, bukan two in one, all in one, ya. Mandi, bersihkan badan, mandi, ya, hilangkan bau, ya, angkat hadas besar, angkat hadas kecil, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ya, tidak ada wuduk selepas mandi, ya. Seperti mana adalah hadisnya, seperti mana yang diucapkan oleh Aisyah, ya, bahawa baginda tak pernah, Nabi tak pernah wuduk selepas dia mandi. Hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud. Nabi tak pernah wuduk selepas mandi, ya.
Tidak menggunakan tuala. Sekali dengar terkejut. Tidak menggunakan tuala selepas mandi, ini sunnah, ya, tapi bukan, ini sunat, bukan sampai wajib, bukan sampai haram gunakan tuala. Habis itu kena ban lah tuala-tuala kat pasar semua ni, ya. Tak boleh guna tuala selepas mandi, tak, ya. Dianjurkan untuk tidak menggunakan tuala selepas mandi. Lepas mandi tu biasa aje, ya. Lagi-lagi kalau cuaca panas, eloklah tu, ya. Seperti mana dalam sebuah peristiwa di mana isteri Nabi bernama Maimunah, lepas mandi dia hulur kepada Nabi tuala, tapi ternyata Nabi tak ambil. Ya, Nabi kekalkan badan dia basah, ya. Tapi hal ini tidak menunjukkan bahawa makruh. Tak. Itu kena betulkan. Tidak berarti bahawa guna tuala selepas mandi makruh, tak. Hanya sunat je. Tapi bukan kalau guna makruh, tak. Itu bukan satu kesimpulan yang tepat, ya. Mandi dengan sebanyak sa', ya, mandi dengan sebanyak sa' atau 5 apa? Cupak. 5 cupak. Satu sa' 4 cupak atau 5 cupak, ya. Maknanya afwan, 5 cupak gantang lain baik. 5 cupak. Oh, ni dah sampai zaman purba pula 4 kali atau 5 kali cedokan dengan kedua tangan, ya. Itu sunat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Baik, persoalan yang penting, ya, dalam masalah mandi ni, adakah dalam mandi kita perlu gosok badan? Dipanggil dalam bahasa Arab ad-dalk. Bila mandi, wajib tak kita gosok badan? Itu kita sebut tadi. Perlu kita definisikan masuk mandi tadi. Kita kata apa? Meratakan air pada seluruh tubuh. Meratakan air. Kita tak sebut menggosokkan badan dengan air ke apa ke. Tak sebut macam tu, ya. Sebab ada perbincangan tentang perlu atau tidak menggosok badan. Bila nak mandi tu, nak gosok badan, gosok ketiak ke apa, celah kangkang semua. Perlu tak gosok tu? Jangan cepat buat kesimpulan, perlulah. Tak. Tunggu dulu, ya. Apa yang pasti, dia bukan wajib. Secara prinsip lah, ya. Kerana mandi bukan maknanya kena gosok. Mandi bukan makna kena gosok, ya. Jangan kita samakan dengan cuci pakaian dengan cuci tubuh. Kalau cuci pakaian memanglah kita kena gosok, kan. Kalau dia sekali, kalau kita hantar dobi, kita cuci, basuh, ternyata dia ambil baju kita, dia selup, dah ratakan pakaian dengan air, dia bagi kita balik. Tak boleh lah. Itu lain. Kena faham lah tu, ya. Cuci pakaian dengan cuci badan, dia lain, ya. Ni paling tidak dari sudut agama lah, dari sudut hukum, ya. Itu secara prinsip, tak wajib. Sebagaimana yang ditekankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kecuali kalau orang itu banyak rambut atau banyak bulu dia. Saya ingat orang Melayu tak kot, ya. Orang yang banyak bulu atau banyak rambut, dia wajib gosok. Kenapa? Bukan kerana gosok tu wajib, tak, kerana perbuatan tu perlu supaya air sampai kat dia punya kulit. Nak ratakan tu. Kerana kalau tak gosok, dia tak jadi rata. Boleh? Ini khasnya orang Arab, ya, orang-orang putih pun, ya, kadang banyak bulu. Semua bulu, telinga pun kadang-kadang nak keluar demi bulu, kan, kita nak nampak, kan, ya. Kerana hidung pun bulu terkeluar, contoh, kan. Ini orang yang banyak bulu dia, ya. Jadi dia kena, orang macam ni dia kena gosok, ya. Kalau tak wajib, ya. Baik, satu juga permasalahan, ya, sebelum kita sampai ke penghujung, tentang mandi
wajib atau mandi secara amnya, ya. Boleh tak mandi tanpa pakaian? Ya. Ada yang keluar hukum dah. Betul lah tu, ya. Baik, boleh tak kita mandi tanpa pakaian? Ya, mandi, ya, telanjang tanpa pakaian, laki ataupun perempuan, ya. Perlu ke kita nak pakai, kalau dulu saya kat asrama dulu pakai kain basah. Kain basah, ya. Dia sarung tu, dia sarung. Ya, dia sarung. Saya ingat perempuan pun lebih kurang agaknya. Perempuan berkemban. Perlu ke berkemban? Jawapannya tidak perlu. Jawapannya boleh mandi tanpa pakaian. Bukan makruh. Jauh sekali daripada haram. Hukumnya apa? Harus. Bukan wajib dah. Wajib. Janganlah kata macam tu. Nak kata sunat, boleh jadi. Tapi kita kata harus, ya. Maknanya boleh, tak ada masalah. Kerana hal ini telah dilakukan oleh Nabi Musa, seperti mana hadis Bukhari Muslim, dan Nabi Ayyub alaihi wassalam, seperti mana hadis Bukhari, dan telah dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mandi, ya, secara tidak berpakaian dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, ya. Dan anaknya Fatimah melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Melindungi maknanya dia pegang sitarnya lah. Ya, sitar. Betul? Sitar, betul ya? Penghadap. Langsir, takut orang bayang lain. Dia pegang kain. Penutup lah. Dilindung Nabi daripada pandangan orang lain. Nabi mandi ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Dalam peristiwa Nabi Musa tadi, ya, antara tabiat orang kaum Nabi Musa seperti mana yang kita lihat sampai ke hari ini, tabiat orang kafir, ya, mereka mandi beramai-ramai, berjemaah membawa berkat menurut mereka lah, mengikut ajaran syaitan mereka. Mereka mandi beramai-ramai. Ini kaum Nabi Musa, mereka mandi ramai-ramai. Aku tengok dia, dia tengok aku. Tak ada apa-apa. We same. Berbeza dengan Nabi Musa AS, kerana para Nabi dan para Rasul dipilih oleh Allah SWT daripada kalangan manusia yang terbaik, daripada segala seginya, daripada raut tubuh badan, daripada wajahnya, bahkan dari segi akhlak, budi pekertinya, di kalangan orang yang terbaik. Maka Nabi Musa dia tidak seperti kaumnya. Bila dia mandi bersendirian. Ini bayangkan, cuba bayangkan. Satu kaum tu bila nak mandi, kena faham, zaman dulu dia tak ada, kat rumah tak ada shower, tak ada ni. Dia nak mandi, kena pergi ke perigi atau pergi ke sungai. Macam zaman dulu-dulu, mandi ramai-ramai, sama-sama. Berbeza dengan Nabi Musa, dia mandi bersendirian. Apa yang dilakukan, apa yang berlaku, benda tak berhenti kat situ. Kaum dia fitnah Nabi Musa. Kata Nabi Musa ni ada penyakit adir. Huwa adiri. Apa artinya adiri? Dia ada hernia. Hernia dia apa? Angin pasang. Boleh faham lah insyaAllah. Kalau saya tak tahu, pergi buka lah dalam Google ke apa. Dia ni ada penyakit. Nabi Musa ni ada penyakit pada kemaluan dia. Sebab tu dia tak nak mandi dengan kita. Dia malu, ya. Tapi Allah nak tunjukkan bahawa apa yang dikatakan, apa yang ditohmah, apa yang difitnah tu, bahawa ini semua dusta. Maka pada suatu hari Nabi Musa mandi bersendirian. Dia datang ke tempat mandi biasa dia. Dia letakkan pakaian dia di atas batu. Ternyata dengan kuasa dan izin Allah, batu tu lari. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita Ustaz DON. Batu tu lari. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Batu tu lari. Apa Nabi Musa buat? Dia tengah mandi tanpa pakaian.
tanpa kain basahan, tanpa sarung. Batu tu lari. Maka kerana sifat ghirah dia, sifat malu dia, kalau pakai yang aku lari, takkan aku nak jalan di balik rumah. Tak boleh. Fitrah dia buat keputusan ketika itu juga, tanpa berfikiran panjang. Dia buat snap decision, panggil apa? Keputusan ketika itu juga, untuk dia kejar pakaian dia yang dilarikan oleh si batu tu. Kerana dia lari, bukan lari sikit. Allah takdir, ini semua takdir kuasa Allah. Dia lari sampai kaum dia sedang mandi. Nabi Musa lari tanpa pakaian, kejar pakaian dia yang dilarikan oleh batu. Dia nampak. Tapi itu bukan dia. Yang Allah nak buat, mereka nampak Nabi Musa, dia normal lah. Dia tak ada penyakit. Siapa yang kata hernia? Mana? Tengok tu, tak ada pun hernia, tak ada pun angin pasang. Itu Allah nak tunjuk, ya. Tapi itulah kisahnya sampai Nabi Musa dapat tangkap batu tu. Dia ambil pakaian dia dan dia pukul batu tu. Dikatakan sampai batu tu terkesan, ada kesan pukulan tangan Nabi Musa atasnya, ya. Baik, jadi itulah dia kesimpulan kita, bahawa mandi tanpa pakaian adalah harus, tidak ada masalah, tidak ada halangan, bukan makruh, bukan apa, ya. Seperti mana ketika kita nak buang hajat, kita buka pakaian. Ada orang buang hajat tanpa buka pakaian. Kalau mau buang hajat, kena kan buka pakaian. Maka begitulah mandi sebenarnya. Maka tidak ada halangan di situ, ya. Baik, kita buka halaman 181. Kita cuma nak tamatkan perbincangan kita tentang mandi, ya. Kita lihat halaman 181, ya. Ringkasan praktis tata cara mandi. Ini kita nak buat kesimpulan lah, ya. Kita nak conclude, ya, perbincangan kita tentang mandi. InsyaAllah lepas ini kita jelas, ya, dan tidak ada apa-apa lagi kemusykilan lagi tentang cara nak mandi, ya. Baik. Ringkasan praktis tata cara mandi dia himpunkan benda yang wajib dan benda yang sunat sekali lah, ya, benda yang sunat secara khasnya. Baik, mencuci kedua tangan, mencuci qubul dan dubur, ya, mengusap tanah dengan kedua tangan, atau mencuci keduanya dengan sabun atau yang sejenisnya. Dan penting juga mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, dalam baldi atau tempat air, takungan air itu. Berwuduk seperti wuduk salat, selain mencuci kedua kaki, atau mencuci keduanya jika mahu, ya. Menyela-nyela rambut dan menuangkan air ke atasnya, ya, rambut kepala 3 kali cedokan dengan kedua telapak tangan, yakni dimulai dari sisi kepala sebelah kanan, ya, sebelum sisi sebelah kiri, ya. Selalu memulai dengan bahagian tubuh sebelah kanan, ya. Badan kita ni bahagi setengah sebelah kanan, ya. Kemudian bahagian tubuh sebelah kiri, ya. Sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Mencuci kedua kaki jika belum mencucinya di awal tadi, ya. Memperhatikan hal-hal berikut ketika mandi. Pertama, mengalirkan air ke seluruh tubuh dan permukaan kulit. Berpada-pada, berjimat cermat dalam menggunakan air. Membersihkan disebut situ marafiq, yakni ketiak dan celah kangkang, ya.
serta lipatan-lipatan anggota tubuh. Ini orang yang sihat-sihat lah, ya. Boleh, ya? 4. Pentingnya menggosok tubuh bagi orang yang memiliki bulu lebat di tubuhnya. 5. Tidak berwuduk setelah mandi, ya. Baik, tamatlah perbincangan kita, ya, pengajian kita tentang mandi wajib, ya. Kalau ada sebarang pertanyaan? Ini yang kita kan, especially mandi air dan lepas, kita nak campur kepala dengan seluruh badan tu lepas. Cepatnya. Kalau kita buat lebih dulu baru buat. Sekali lagi, macam mana? Bahagian mana? Mandi dengan sabun dengan shampoo. Kita buat itu dulu baru kita nak. Itu terpulang lah, ya. Terpulang lah, ya. Walaupun kita kata kalau dibuat tu awal, itu yang terbaik lah, supaya dia tak perlulah dah mandi, lepas tu nak sabun, lepas tu nak mandi lagi, nak cuci lagi kan, nak rinse kan. Jadi kalau dibuat itu dulu, ya, itu kita kata itu yang terbaik, supaya tujuan dia adalah supaya dia kurangkan penggunaan air tu, ya. Walau apa pun, ya, itu menggunakan sabun, ya, menggunakan apa tu ni, shampoo, ya. Ini benda-benda tambahan, ya. Ini benda-benda aksesori lah, ya, untuk mencantikkan, ya, tambahan. Jadi bila masa dia nak buat, kita kata itulah, sebaiknya dia buat awal-awal, ya, supaya bila dia nak cuci tu, ya, dia dapat praktikkan apa yang disebutkan di sini, ya. Dia dicuci bahagian kanan kepala sebelum kiri, dan dicuci atau dia rinse, ya, dibilas, ya, bahagian kanan tubuh badan sebelum sebelah kiri, ya. Niat dulu sebelum mandi atau mula mandi? Ya. Niat bila nak niat? Sebelum atau bila ketika saat nak mandi tu, ya. Sebenarnya perincian macam ni, ya, kalau kita faham bahawa niat itu adalah di hati, dia sebenarnya tak timbul, ya. Tak timbul sama ada sebelum atau ketika, ya. Kerana kalau kita faham apa tu niat, itu adalah maksud dan keazaman hati. Maksud dan keazaman hati, ya. Apa artinya maksud dan keazaman hati? Ya, mengenangkan banyak kekeliruan sampai macam ni pun nak diuraikan lagi, ya. Tapi tak apalah, supaya kita faham, ya. Maksud dan tujuan keazaman hati itu, maksudnya apa? Ya, kata mudah dia, kalau kita tahu apa yang kita tengah buat, itulah niat. Sebenarnya kalau orang tu dah bersiap-siap, bawa tuala, siap-siap berjalan ke arah bilik mandi, dia siap-siap buka lampu, kena buka lampu kan, ya. Itu siap-siap lah tu. Dia siap-siap buka pintu elok-elok, dia buka pakaian dia disengkut, lalu dia letakkan tuala, lalu dia buka tombol. Ini nak perincian dah ni, nak supaya faham. Dia buka shower, water heater ke apa, disiapkan dia punya sabun, dia nampak sabun kat mana, dia nampak shampoo kat mana, dia nampak berus gigi kan. Itu confirm niat. Confirm dia bukan mengigau. Confirm dia bukan walking sleep, apa dia panggil, sleep walking. Walking sleep dah lah, sleep walking. Confirm, ya. Bagaimana mandi wajib bagi seorang yang kurang upaya atau orang tua dan yang sudah tidak banyak boleh bergerak lagi? Apa yang dapat kita kata ialah kembali kepada prinsip umum syarak, fattaqullaha mastata'tum,
Bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Sekiranya aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah yang kamu mampu. Ya. Maka begitulah dalam mandi. Hendaklah dia melakukan apa yang termampu untuk dia buat. Ya. Dan insya-Allah kita dah faham sebenarnya, kalau kita dah bincang tadi cara nak mandi. Sebenarnya mandi ini adalah sangat basic, sangat simple. Ya. Ya. Kalau bagi orang awam yang melihat cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tengok cara Nabi seperti manalah hadis yang kita sebut tadi, mereka akan kata ini mandi orang yang uzur sebenarnya. Ini mandi orang yang tak berkemampuan sebenarnya. Cara sunnah tu dia sangat simple, dia sangat basic. Akhirnya ni mandi cara orang yang seolah-olah tak berkemampuan. Ya. Tak ada air mencurah-curah, tak ada, air sangat sedikit, sampai air 3 cupak je. Ini mandi banduan ke apa? Saya tahu orang banduan yang saya tahulah, orang banduan bila dia nak mandi, dia boleh mandi sehari tu. Ini yang saya dengar lah. Dia boleh guna 3 baldi je. 3 baldi gayung, 3 gayung saja. Tom habis. Tapi hari dia nak keluar, setelah sekian lama dalam penjara, dia orang bagi 5 ke 7 gayung. Dia dapat ekstra 5 sampai 7 kali gayung tu. Saya kata bagus ni orang ni, banduan-banduan ni mengamalkan sunnah Nabi. Itu pun kalau kita tengok lebih juga sebenarnya. Jadi sebenarnya simple. Bagi orang yang tua pun, bila dia nak mandi, dia ambil air, dia ratakan. Gunakan apa pun, ni boleh guna untuk nak mandi. Tuang, ratakan. Kalau nak mudah spray, kadang-kadang mungkin terlantar kat atas katil, gunakan spray. Spray bukan spray spray letak air lah dalam. Ya, letak air, spray. Ya. Spray rata. Yang penting spray sikit, ratakan. Contoh ni nak spray kepala, dia nyela-nyela lah kita kata tadi, gosok, spray muka, sapu. Ya. Ini bagi orang yang uzur lah, yang tak boleh banyak bergerak macam tadi. Ya. InsyaAllah. Ya, sedaya upaya. Ya, kalau dia dah usaha itu yang dia mampu dan tak ada orang nak membantu dia, contoh, dia tak perlu nak risau lagi tentang wuduk dia lengkap ke tak lengkap. Kerana apa yang pasti dia dah lakukan apa yang dia mampu. Tapi insyaAllah kita dah faham basic tu. Ratakan air pada seluruh tubuh. Kena faham perkataan tu. Apa maksudnya? Ya. Itu maksudnya nak mudah tu. Maksudnya asas tu. Bukan diratakan dengan hos. Hos air dia, hos. Itu rata apa? Itu siram. Itu basuh kereta. Ya. InsyaAllah. Ustaz, saya nak tanya soalan. Tadi pasal kisah Nabi Musa tu, ada yang cakap adakah tu dalil bagi kita untuk tengok orang lain tu semua? Tak. Oh, tak. Sama sekali tidak. Ya. Bila kita kata sebut peristiwa Nabi Musa alaihi salam tadi, itu adalah sebuah kisah. Ya. Yang mana kita kena faham apa orang kata, latar belakang kisah tu. Kita dah sebut tadi latar belakang dia. Ya. Kita dah sebut hikmah kenapa benda tu berlaku. Ya. Bahkan kita kata jangan buat kesimpulan yang salah dengan mengatakan bahawa kisah Nabi Musa itu menunjukkan bahawa mandi ramai-ramai harus. Itu kesimpulan yang terbalik. Ya, kenapa kita kata macam tu? Daripada banyak sudut. Kerana apa yang pasti kita kata, anggota tubuh ni ada bahagian aurat dia dijaga, perlu dijaga. Ketika mandi dan di luar mandi. Mandi itu tidak sama sekali bukan pengecualian. Siapa yang kata bila mandi adalah pengecualian, boleh kita zahirkan aurat kita, laki atau perempuan, kita kata mana datang pengecualian?
siapa yang kata bila mandi aurat kita jadi bukan aurat? Siapa kata macam tu? Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan begitu. Ya, maka kita kata aurat laki atau perempuan itu adalah aurat ketika seperti mana dia aurat di luar mandi, ya, maka dia juga adalah aurat ketika mandi. Ya, bahkan ketika mandilah lagi dia kena jaga daripada orang nampak, kerana dia sedang mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Itu menuntut supaya dia lebih berhati-hati, ya, daripada nampak orang. Ya, itu daripada satu sudut. Ya, daripada sudut yang lain, daripada kisah tu sendiri, sebenarnya kalau kita amati, kisah tu sendiri menunjukkan bahawa itu adalah aurat. Ya, paling tidak pun, atau itu adalah satu yang aib untuk dizahirkan. Apa dia? Daripada perbuatan Nabi Musa alaihissalam mandi bersendirian. Kenapa dia mandi bersendirian kalau bukan kerana perbuatan mandi ramai-ramai, mandi orang nampak aurat kita, itu adalah satu yang memalukan, bercanggah dengan fitrah manusia yang sehat. Kerana itulah Nabi Musa mandi bersendirian. Adapun dia berlari kejar pakaian dia, itu adalah di luar kawalan dia. Ini adalah kerana sesuatu yang di luar kawalan dia. Ini yang kita sebut tadi, satu spontaneous reaction, apa nak panggil, satu tindakan spontan daripada Nabi Musa, yang mana kita kata itu kerana keperluan dia. Kerana kalau dia tak kejar, memang gamai dia memang akan balik tanpa pakaian lah. Ya, cuma jadi nak kata bezakan antara ketetapan syarak dan ketetapan ketetapan alam. Macam mana nak kata ni? Darurat lah, itu darurat. Batu tu berlari bukan atas perintah Nabi Musa. Batu tu berlari menyalahi apa yang menyalahi kehendak Nabi Musa. Tetapi Allah menentukan segala-gala kerana hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kita dah sebutkan sebahagian daripadanya, ya. Maka batu tu lari dan Nabi Musa mengejarnya dalam keadaan tidak berpakaian kerana terpaksa, kerana darurat. Ya, maka sama sekali itu bukan boleh dibuat kesimpulan bahawa ini maknanya boleh kita lari tanpa pakaian lepas ni. Confirm orang kata gila. Ada dia kata pula, oh saya nak ikut sunnah Nabi Musa. Itu bukan sunnah Nabi Musa. Ya, kecuali siapa yang jadi dalam keadaan Nabi Musa, ya kita kata dia tengah mandi, tiba kawan dia nak sakat dia, ambil pakaian dia. Kita kata kalau rasa terpaksa kejar, bagi dia sekali. Hikmah dia. Itu kita kata latar belakang kisah tu kena faham. Ya, jangan buat kesimpulan yang salah. Baik, insyaAllah. Baik, kita tangguh dulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikut.